Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fidaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 30 April. Masyarakat dinasihatkan agar menolak persepsi negatif mengenai suntikan vaksin COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom berkata, masyarakat juga perlu bijak menilai usaha kerajaan dalam memutuskan rantaian wabak itu yang kian membimbangkan. Ngai mati cuba whatever is being recommended by scientists, by specialists, by the authorities of the government, and they pay money for your protection. It doesn't cost you anything. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas rakaman program Sarawak Nuju Pemansang YFM di RTM Kuching. Ujar Tan Sri William Mawan Ikom juga, beliau sudah menerima vaksin dos kedua pada 22 Mac lepas dan setakat ini tidak menunjukkan sebarang gejala selepas menerima suntikan tersebut. Dedahnya lagi, setakat ini seramai 313 penduduk di kawasan Pakan selesai 2 dos suntikan vaksin COVID-19 bagi fasa pertama yang bermula pada 19 April lepas. Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA melahirkan penghargaan kepada kerajaan atas persetujuan meletakkan pengamal media termasuk di Sarawak dalam senarai utama menerima vaksin COVID-19 dalam fasa kedua bermula bulan depan. Presiden FSJA Jacqueline Atikah David memberitahu keputusan mengenai memberi kelegaan kepada pengamal media di negeri ini yang telah diusahakan oleh persatuan itu sejak Februari lepas untuk kelulusan permohonan pemberian vaksin tersebut. Jacqueline menjelaskan bahawa senarai nama petugas media yang terlibat terutamanya mereka yang bertugas di lapangan telah dihantar kepada pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Syukur Alhamdulillah. So sekarang ni kita pun dah dapat berita yang semua media seluruh Malaysia akan mula divaksin bermula daripada 2 hari bulan Mei. Jacqueline memberitahu demikian kepada RTM di Kuching. Beliau dalam pada itu memaklumkan seramai 12 pengamal media berdaftar di Sarawak telah melengkapkan suntikan 2 dos vaksin COVID-19 dalam fasa pertama dan masih ada baki 488 petugas media yang belum mendapatkan vaksin berkenaan. Baru-baru ini, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Hadi Jamaluddin memaklumkan seramai 1,500 pengamal media yang menganggotai Kesatuan Kebangsaan Wartawan dan Persatuan Wartawan Sabah dan Sarawak akan menerima suntikan vaksin COVID-19 bermula Mei ini. Aktiviti pengesanan kes secara aktif ACD merupakan komponen penting dalam usaha Kementerian Kesihatan Malaysia mengesan kes jangkitan COVID-19. Di Sibu, ACD dijalankan di hadapan medan hotel semalam untuk penduduk yang tinggal di zon Tongsang. Tinjauan kru RTM ke lokasi berkenaan mendapati aktiviti ACD itu bermula seawal 8 pagi. Orang ramai juga dilihat tidak berpusu-pusu memenuhi lokasi ACD itu, memandangkan aktiviti ACD itu dibuat khas untuk penduduk di zon Tongsang, manakala beberapa zon lain akan turut diadakan ACD lokasi masing-masing bermula hari ini. Beberapa orang yang ditemui juga mengakui hadir ke ACD berkenaan sebagai langkah berjaga-jaga selepas ada rakan sekerja mereka disahkan positif COVID-19. Saya tengok okey lah. Dari segi itu prosedur dia, jarak pun semua jaga semua. Saya datang ada close contact rakan sama kerja. Sangat bagus dan lancar sekali. Lagipun sebab orang ambil masa macam orang lain ada masa tertentu, baguslah. Ya, pasal kami orang pergi situ disuruh oleh bos juga tadi. Kena tu nang bagus juga lah bagi aku lah, sebab lain-lain tempat kadang bertunggu lama, berjam-jam tu ada cepat sikit. Sebab teratur juga. Hari ini ACD akan diadakan untuk penduduk di zon Bahagia Jaya yang akan diadakan di Dewan Masyarakat Teku. Pada Sabtu pula ACD akan diadakan dekat Taman Tasik Permai untuk penduduk yang tinggal di sekitar zon Permai dan Jeriah. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Kini hanya satu daerah yang masih kekal berstatus hijau setelah Sri Aman menjadi daerah ke-23 yang bertukar merah semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan Sarawak turut merekodkan 2 kematian.
Menerusi kenyataan media, JPBN menambah 2 kematian baru itu direkodkan di Hospital Kapit melibatkan seorang wanita warga Mas berumur 90 tahun dan satu lagi kes melibatkan seorang wanita warga tempatan berumur 47 tahun di Bintulu. Wanita terbabit mempunyai sejarah strok dan menghidap penyakit darah tinggi. Semalam Sarawak mencatatkan 522 kes positif COVID-19 di seluruh negeri. Daerah Bintulu terus merekodkan kes tertinggi dengan 140 kes diikuti Sibu 96, Miri 69, Kuching 58, Kanuit 40, Selangau dan Seri Aman masing-masing 15 kes. Manakala 15 daerah lagi merekodkan kes satu angka termasuk Mukah, Lundu, Song, Bukit Mabung, Pakan, Bau, Saratok, Betong, Serike, Matu, Julau, Daro, Semarahan, Tanjung Manis dan Limbang. Penduduk di bawah pentadbiran Majlis Pembandaran Perawan MPP diingatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka di kawasan perumahan. Pengerusi MPP Loh Keh Chang berkata, ini kerana aktiviti pembakaran terbuka boleh menyebabkan kesan buruk kepada kesihatan kerana asap daripada sampah yang dibakar mengandungi bahan toksik. Jelasnya bahan zar halus dari pembakaran merupakan salah satu pencemar udara yang berbahaya kepada kesihatan awam, terutama golongan muda dan golongan yang menghidap penyakit kardiovaskular atau pernafasan. Bercakap dalam sidang media menerusi aplikasi Zoom, Loh yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang menambah, MPP akan terus melakukan operasi dan penyiasatan bersama Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar serta Jabatan Alam Sekitar untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam sidang media tersebut, Loh mendedahkan beliau telah menerima banyak aduan daripada orang ramai berhubung pembakaran terbuka di kawasan perumahan. Untuk 4 bulan pertama tahun ini, sebanyak 24 aduan diterima yang melibatkan 15 pembakaran di kawasan perumahan. Kebanyakan aduan melibatkan pembakaran bahan buangan taman seperti rumput, daun, plastik, kertas, kayu dan perabot lama. Justru beliau meminta orang ramai supaya lebih sensitif dengan jiran tetangga atau orang sekeliling dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Bahan buangan seperti sisa taman atau sisa kerja-kerja pembinaan boleh dibuang melalui cara yang betul dengan menghubungi Triniken Sarawak Sendian Berhad yang menyediakan tong yang sesuai untuk sisa-sisa berkenaan. Dalam pada itu, Loh Keh Chang mengingatkan orang ramai untuk terus berwaspada dengan wabak rabies. Jelasnya walaupun seluruh negara sedang berdepan pandemik COVID-19, namun wabak rabies tidak seharusnya dipandang ringan. Menurut beliau, sejak Januari hingga 25 April lepas, sebanyak 518 kes gigitan binatang telah direkodkan di kawasan pentadbiran MPP. Walau bagaimanapun, tiada kes rabies dalam kalangan manusia direkodkan daripada gigitan tersebut setakat 4 bulan pertama tahun ini. Jelasnya, 55% daripada gigitan tersebut merupakan gigitan anjing peliharaan. Para pemilik binatang peliharaan juga dinasihatkan untuk mendapatkan suntikan vaksin anti-rabies untuk binatang peliharaan mereka. Jelasnya lagi, untuk 3 bulan pertama tahun ini, sebanyak 290 ekor anjing telah ditangkap oleh Unit Pengawalan Anjing MPP. 2 lelaki warga tempatan dihadapkan di Mahkamah Magistrate Kuching semalam atas pertuduhan penipuan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Superintendent Maria Rasid menerusi satu kenyataan. Kes pertama membabitkan seorang lelaki berumur 36 tahun yang berdepan 27 pertuduhan. Sebanyak 20 kertas siasatan dibuka melibatkan 20 orang mangsa dengan nilai kerugian berjumlah RM80,075. Superintendent Maria menambah hasil siasatan mendapati tertuduh memperdaya semua mangsa untuk menyerahkan wang tunai dan memasukkan wang tersebut ke dalam akaun bank milik tertuduh. Jumlah dikenakan antara RM800 hingga RM10,000 kononnya bagi tujuan pembayaran membuat kabinet rumah. Tertuduh yang diwakili peguam bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua tuduhan. Tertuduh ditempatkan di lokap Balai Polis Hiburan sehingga tarikh sebutan bermula hari ini. Sementara itu, dalam kes kedua pula, seorang lelaki berumur 29 tahun mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan pembelian bahan binaan rumah. Jelas Superintendent Maria, 2 kertas siasatan yang telah dibuka melibatkan 2 orang mangsa. Tertuduh telah memperdaya mangsa untuk membuat pembayaran tunai dan memasukkan wang tersebut ke dalam akaun bank milik tertuduh berjumlah RM10,270.
Tabung Darah Hospital Umum Sarawak memerlukan penderma darah tampil untuk menambah simpanan darah yang sentiasa kurang dari keperluan. Ketua Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Umum Sarawak, HUS, Dr. Muhammad Masrin Mat Zahrin menyatakan terdapat penurunan ketara dari segi jumlah penderma iaitu dari sekitar 30 orang sehari kepada 10 orang sehari, khususnya dalam bulan Ramadan. Muhammad Masrin menjelaskan menderma darah tidak membatalkan puasa seseorang individu Islam selagi mengikut syarat yang ditetapkan oleh tabung darah seperti sihat tubuh badan serta tidur minimum 5 jam. Di musim perayaan ini, maka permintaannya akan lebih bertinggi, termasuk juga kes-kes macam kes kecemasan, kes kemalangan. Sekarang ni pun kita ada banyak kes seperti anemia teruk, kes denggi berdarah, ibu bersalin tumpah darah dan juga pesakit-pesakit yang berkala memerlukan transfusi darah seperti thalassemia dan leukemia. Beliau ditemui RTM di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak di Kuching. Pusat baru itu yang mula beroperasi November tahun lepas kini menyediakan kemudahan lebih selesa dan selamat kepada penderma dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Kalau saya tengok yang kemudahan lama dan sekarang ni lah. Kalau yang lama tu mungkin tempat dia kecil. Kalau yang sekarang ini dia agak besar dan lebih selesa lagi lah. Sudah 20 lebih kali sudah. Tapi second time lah aku datang sini. Sini ada bagus sikit, baru. Sekian berita pagi Sarawak. Utamakan kesihatan anda, kerap cuci tangan dan elak bersalaman. Saya Firdaus Arsyidis. Jumpa lagi. Salam hormat.